Assalamualaikum, saya Siti Zubaidah binti Cik Hussein mewakili kumpulan 7. Hari ini mentangkan tentang LAS untuk meningkatkan pemahaman dua murid tingkatan 4 amanah Sekolah Menengah Sains Kuala Musa tentang topik pH, asid, base dan alkali. Di bawah subjek kajian tindakan dalam pendidikan GGGB 5023 di bawah pensyarah iaitu Dr. Binti Salwana binti Alias. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli iaitu saya sendiri Siti Zubaidah binti Cik Hussein, Nik Hasbi Kalsum binti Nik Hashim, Muhammad Fazli bin Sabri, Fatin Syamimi binti Muhammad dan Nurul Atirah binti Muhammad Rozi. LAS adalah latihan amali selamat yang digunakan di dalam makmal bagi menilai pH untuk mengelakkan kemalangan berlaku terhadap murid. Sebelum ni, latihan amali dilakukan menggunakan bahan kimia untuk mengasingkan asid, base dan alkali. Untuk memberi pemahaman yang lebih bagi memberi pemerhatian yang menyeluruh terhadap dua murid tersebut, kami telah menggunakan pemerhatian melalui asid base menggunakan bahan semula jadi. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan pembentangan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Guru telah mengajar subjek kimia selama 6 tahun dan masalah yang sama telah dialami oleh guru, iaitu murid mempunyai masalah dalam memahami konsep serta aplikasi formula ikatan kimia dan hubungan elemen-elemen yang berbentuk tindak balas kimia. Bagi topik nilai pH asid dan alkali berdasarkan pemerhatian guru, mereka mempunyai masalah dalam mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida serta menghitung nilai pH asid dan alkali. Guru berpendapat bahawa subjek kimia perlu menjalankan banyak latihan amali dalam bentuk uji kaji makmal bagi memudahkan murid memahami konsep sesuatu topik dalam buku teks. Akan tetapi, masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini ada kalanya tidak mencukupi bagi membolehkan semua uji kaji ini dijalankan oleh semua murid di dalam makmal. Oleh itu, guru terpaksa memilih hanya beberapa sahaja uji kaji untuk dijalankan di dalam makmal dan selebihnya murid perlu memahami sendiri dengan merujuk kepada buku teks atau buku rujukan. Guru juga tidak dapat mengelak dari menjalankan uji kaji tersebut sendiri dan murid sebagai pemerhati sahaja, kerana sesetengah bahan yang digunakan dalam uji kaji terdiri daripada bahan yang berbahaya untuk digunakan oleh semua murid. Semasa uji kaji makmal dijalankan juga, murid kelihatan sukar untuk menumpukan perhatian dan kelihatan asyik bertanyakan soalan kepada rakan mereka berkenaan langkah-langkah uji kaji yang guru lakukan serta bahan-bahan yang digunakan. Fokus kajian. Fokus kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman murid bagi topik nilai pH asid dan alkali dan juga untuk membentuk kaedah yang membolehkan murid membuat hubung kait di antara topik yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan seharian. Kajian ini juga fokus untuk merancang tindakan intervensi untuk mengatasi masalah dalam refleksi awal. Bagi objektif kajian, ia terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, ia secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemahiran dua orang murid bagi tingkatan 4 untuk meningkatkan kemahiran amali dalam topik asid, base dan garam. Ia juga untuk membantu murid membezakan nilai pH bagi asid dan alkali. Diharapkan dengan menggunakan teknik ini, ia dapat membantu murid lebih memahami dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan harian mereka. Diharapkan juga dengan melakukan aktiviti ini, murid akan merasa lebih seronok dan dapat memahami dengan lebih baik lagi. Terdapat 3 objektif khusus bagi kajian ini. Pertama, mengenal pasti punca-punca kesukaran pelajar dalam topik nilai pH dalam subjek kimia tingkatan 4. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti nilai pH. Dan yang ketiga, murid dapat membezakan sifat-sifat asid dan alkali.
Okey, seterusnya untuk sasaran dan subjek kajian. Sampel kajian terdiri daripada 2 orang murid dari Tingkatan 4 Amanah Sekolah Menengah Sains Gumusan Kelantan. Mereka merupakan 2 orang lelaki. Pemilihan sampel ini berdasarkan markah terendah untuk ujian pertengahan tahun. Ini dipilih oleh gurunya. Okey, seterusnya topik nilai pH asid dan alkali merupakan salah satu topik asas perlu dikuasai oleh murid untuk memahami topik seterusnya. Oleh kerana topik ini merupakan topik yang sangat penting dan dia adalah berkait rapat dengan topik seterusnya, semua murid perlu menguasai dan faham terlebih dulu topik ini. Tinjauan awal. Bagi instrumen kutipan data yang digunakan dalam kajian ini adalah mengumpul maklumat melalui jawapan lisan, hasil temu bual di antara guru sebagai penemu bual dan murid sebagai responden. Instrumen ini dipilih kerana kebiasaannya manusia lebih cenderung untuk menjawab secara spontan melalui lisan berbanding dengan menulis. Di sini juga guru mampu memperoleh maklumat yang lebih tepat, lengkap dan mendalam dengan menilai murid yang ditemu bualnya melalui soalan, mengesan kembali atau melihat reak air muka murid tersebut. Selain itu, guru juga dapat mengelakkan salah tafsir dan salah anggap kerana maksud soalan atau kajian yang diterangkan dengan jelas oleh guru kepada pelajar dan mereka mendapat kefahaman konsep yang jelas tentang maklumat yang diperlukan sebelum mereka memberikan jawapan. Hubungan yang baik antara guru dan murid juga akan mendapatkan maklumat yang lebih sah dan boleh dipercayai serta sesuai digunakan sebagai semakan maklumat. Tata cara kutipan data. Sebelum sesi temu bual dijalankan, guru menyediakan senarai semak untuk memastikan semua elemen bagi subjek temu bual telah diliputi. Senarai semak tersebut termasuklah 9 soalan yang berkaitan perspektif atau komen pelajar atau komen murid mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran topik nilai pH asid dan alkali. Bentuk soalan yang diberikan adalah bersifat terbuka bagi memberi ruang pada guru untuk menyelidik secara mendalam dan bidang soalan yang ditanya adalah mengikut separuh struktur bagi menjaminkan kesahan maklumat. Selain itu, menerusi sesi ini juga guru membina hubungan yang baik antaranya dengan murid bagi mewujudkan hubungan yang mesra dan akrab supaya mereka menjadi terbuka. Guru juga tidak terus menghakimi murid berdasarkan jawapan yang diberikan, sebaliknya membiarkan mereka berbicara dan memberikan sepenuh perhatian kepada kutipan data. Tata cara analisis data. Semasa sesi temu bual sedang dijalankan, pita rakaman digunakan sepanjang sesi berlangsung untuk merakam temu bual di atas persetujuan murid bagi memastikan semua maklumat direkod dan tiada keciciran maklumat berlaku. Untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui temu bual di antara guru dan murid tersebut, guru menterjemahkan segala rakaman audio kepada bentuk tulisan. Guru menghasilkan 2 transkripsi untuk memudahkan proses menganalisis data yang disampaikan oleh murid tersebut. Dapatan tinjauan awal. Secara keseluruhannya, pelajar 1 dan pelajar 2 masing-masing mempunyai sudut pandangan yang berbeza. Walau bagaimanapun, kedua-dua responden ini membuat kesimpulan yang sama dengan mengatakan bahawa mereka berminat dengan subjek kimia. Akan tetapi, topik nilai pH asid dan alkali sukar untuk mereka kuasai kerana kurang penerangan dari segi aplikasi harian berkenaan topik ini. Sebagai contoh, uji kaji makmal yang dijalankan di sekolah seperti tiada berkaitan dengan kehidupan harian pelajar. Oleh itu, pelajar sukar untuk mengingati maklumat penting kerana maklumat tersebut dirasakan seperti sekadar bahan hafalan semata-mata. Berdasarkan temu bual tersebut, guru juga mendapati murid bersikap lepas tangan apabila uji kaji makmal dijalankan oleh guru dan tidak bersungguh-sungguh untuk memahami intipati uji kaji tersebut. Ini adalah kerana mereka tidak dapat melihat dengan jelas uji kaji tersebut kerana guru berada di hadapan kelas dan murid perlu berhimpit-himpit untuk melihat bahan dan proses uji kaji. Ini membuatkan mereka terpaksa bertanyakan kepada rakan-rakan mereka untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Keadaan ini makin lama makin mendorong murid untuk berasa putus asa untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. Tambahan lagi, murid mengatakan
Mereka tidak diberi kebebasan untuk meneroka atau menggunakan peralatan dan bahan di makmal walaupun di bawah pengawasan guru, kerana guru menetapkan peraturan yang ketat di makmal. Mereka mencadangkan agar peralatan atau bahan uji kaji yang digunakan di makmal lebih mesra murid dan mudah untuk diakses bagi kegunaan mereka. Selain guru tidak perlu terlalu bimbang semasa murid menjalankan proses uji kaji. Okey, seterusnya untuk cadangan penilaian. Setelah pentaksiran dibuat dan latihan amali selamat LAS dilaksanakan kepada 2 orang murid tingkatan 4 amanah, ujian berbentuk soalan kuis dilaksanakan untuk memastikan keberkesanan LAS. Ujian ini dilakukan oleh guru mereka. Hasil daripada ujian ini mendapati murid dapat membezakan, mengelas dan memahami topik nilai PH ini. Kami telah mencadangkan tindakan program intervensi, iaitu di mana LAS digunakan, iaitu latihan amali selamat. Menggunakan bahan amali dari bahan semula jadi, contoh seperti limau, garam, sayur-sayuran yang mempunyai 3 keadaan asid, base dan alkali. Murid melakukan sendiri amali dengan membezakan, mengklasifikasi dan menilai nilai pH tersebut. Tiada bahan kimia yang berbahaya digunakan. Di sini pemahaman murid-murid lebih tertumpu dan guru tidak perlu risau terhadap sebarang letupan atau bahan meruat yang menyebabkan bahaya kepada murid. Okey, untuk jadual pelaksanaan kajian, pada 6 Mac kami melakukan aktiviti pemerhatian. Seterusnya 22 Mac kami merancang dan pada 13 April kami melakukan temu bual. Pada hari yang sama juga kami melaksanakan ujian pra. Seterusnya pada 14 April kami melakukan analisis data tinjauan awal. Pada 29 April kami melakukan intervensi. Pada 2 Mei kami menjalankan latih tubi dan pada 7 Mei kami menganalisis data daripada intervensi tersebut. Okey, seterusnya saya Fatin Syamimi binti Muhammad akan membentangkan tentang anggaran pembelanjaan termasuk untuk alat bantu mengajar yang akan digunakan. Okey, untuk melancarkan aktiviti intervensi yang akan dijalankan ini, maka kami telah mengenal pasti bahan-bahan beserta kos yang terlibat untuk aktiviti intervensi ini. Okey, untuk anggaran perbelanjaan kajian ini adalah terdapat 9 item untuk kesemua bahan-bahan yang diperlukan lah. Okey, seperti kertas A4, kubis ungu, air, jus limau, cuka, ubat gigi, deterjen, kopi dan serta susu. Okey, untuk masing-masing item ini adalah semua berjumlah RM37.50. Okey, untuk pembelanjaan ini kami akan berkongsi dengan ahli kumpulan lah untuk masing-masing mengeluarkan sumbangan untuk pembelanjaan tersebut. Okey, dan ini adalah slide terakhir daripada kumpulan kami. Jadi, terima kasih.